Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kitab cabang-cabang keimanan, yang mana sebenarnya inilah cerita tentang agama kita. Agama ni ialah tentang kita beriman kepada Allah, tentang macam mana kita membetulkan semayang kita, macam mana kita betulkan wuduk kita, macam mana kita betulkan kefahaman kita, supaya kefahaman kita tentang agama itu benar dan sesuai mengikut landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay, sesuai mengikut landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Justru kita baca atau kita kembali kepada kitab kita ini dalam rangka, dalam maksud untuk kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita dapat hidup di atas dasar iman. Dan kita juga minta kepada Allah agar Allah matikan kita di atas dasar iman. Hari ini kita akan sambung pada cabang iman yang ke-33. Terlebih dahulu sebelum saya terlupa, hari ini kelas kita ni khas dibawakan oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, dan juga kita cross page kan dengan beberapa page yang berkaitan dan juga page yang ada. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cabang iman yang ke-33 ialah meneliti segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan wajib bersyukur di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan Allah Taala kata, kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu sebut-sebut sebagai bersyukur kepadanya. Kita ceritakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kita syukuri nikmat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu kufur. Okey. Serta ayat-ayat lain yang menyatakan kurnian Allah ke atas hamba-Nya dan mengingatkan mereka tentangnya di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita ni beberapa petikan sahaja yang kita ambil, tapi sebenarnya terlalu banyaklah kalau kita nak sebut tentang macam mana nikmat Allah Taala yang diberikan ke atas kita. Yang Allah Taala sebut mudah je. Kalau kamu nak kira tak terhitung. Terlalu banyak. Jadi tugas kita bukan kita nak hitung nikmat banyak tu. Kalau kita hitung memang tak terhitung. Tugas kita adalah
kita tahu bahawa nikmat Allah ke atas kita ni banyak. Dan wajib bagi kita mensyukuri nikmat tersebut. Bagi contoh, Allah Ta'ala mulakan Al-Fatihah pun dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta atau pemilik sekalian alam. Apa yang ada pada alam ni banyak, terlalu luas. Kita nak hitung pun tak patut. Bukan tak patut, tak mampu kita nak hitung. Terlalu luasnya alam semesta ini. Allah tak suruh kita kira macam mana tu. Cuma Allah Ta'ala kata bersyukur. So kita ni antara nak memahami perintah untuk mengingati nikmat, bukan maksud untuk kira nikmat, nak kena buat akaun setiap masa tak. Tetapi perintah untuk mengingati nikmat adalah tujuan dia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dan lawan kepada syukur, kita faham Allah Ta'ala kata wala takfurun, jangan kufur. Lawan kepada syukur ni kufur. Makna syukur ni kita terima kasih. Kita kenal Allah Ta'ala yang bagi. Kita tahu nikmat ni datang daripada Allah. Lalu cara kita mensyukurinya ialah kita bersyukur kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Adapun kufur, orang ni setelah daripada dapat nikmat, maka dia tidak mengendahkan Tuhan punya nikmat. Pemberi nikmat, dia berpaling daripada pemberi nikmat dan tidak patuh, dia tidak taat kepada pemberi nikmat. Itu kufur lah. Kufur, derhaka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita perkara tersebut. Nikmat yang Allah bagi kena syukur, jangan kufur. Kena syukur, jangan kufur. Macam mana tahap kesyukuran tu? Lain daripada kita sebut di lidah dengan kalimah Alhamdulillah. Kita rasakan dalam hati tahap syukur kita kepada Allah. Tapi dia juga mesti diterjemahkan dengan amalan-amalan kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW, waktu baginda ni semayang sampai bengkak kaki kan. Bila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, macam mana Rasulullah sampai bengkak kaki ni? Bukankah Allah Ta'ala dah ampunkan dosa-dosa Rasulullah SAW yang telah terdahulu ataupun yang akan datang? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur ni walaupun sebut tu mudah, tapi nak capai kepada hakikat syukur tu jauh lagi lah perjalanan kita. Sebab syukur di mulut memanglah mudah. Alhamdulillah kita boleh sebut. Alhamdulillah berpuluh kali, beratus kali. Tapi syukur yang sebenar-benarnya tak banyak orang mampu. Allah Ta'ala kata wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Yang sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Adapun dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini disebut riwayat bismika amutu wa ahya. Tak boleh sebut kalau bismika Allahumma amutu wa ahya boleh. Wa idza sayqadha, apabila dia bangkit, dia kata alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Rasulullah SAW apabila hendak tidur di malam hari, dia akan baca dengan nama Allah, bismika Allahumma bismika amutu wa ahya, ataupun ahya wa amut. Amutu wa ahya ni aku mati dan aku hidup. Di sini aku hidup dan aku mati. Apalah. Dan apabila bangun daripada tidur, baginda membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya jualah tempat kembali. Kepadanya jualah tempat kembali. Jadi maknanya pagi-pagi lagi Nabi bangkit daripada tidur, ucapan pertama yang keluar daripada Nabi ialah kalimah syukur. Alhamdulillah. Mulakan hidup ni dengan alhamdulillah. Sebab celak mata tu kira nikmat dah. Pagi-pagi celak, alhamdulillah boleh celak mata.
Cuba bayang kalau tiba-tiba tidur, pakai tak buka mata, pakai sudah. Maknanya, tak ada lah kita ni. Tapi bila kita ni celak mata, bangun lepas tidur, boleh celak mata. Alhamdulillah, hidup semula aku. Bahasa mudahnya kita kata macam tu lah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Aku hidup semula, ingat kau tak bangun dah. Kalau kita bangun, bangkit balik lepas daripada tidur tu, maka kita kata Alhamdulillah. Yang hidupkan aku setelah daripada matikan aku. Jadi kalau orang tu bangkit-bangkit, celak-celak mata, ingat selalu kepada Allah tu. Ingat terus kepada Allah tu, memang inilah sepatutnya lah. Tapi kalau bangun-bangun tidur tu tengok telefon dulu. Bangun-bangun tidur tu, cara ke benda lain dulu. Lupa kepada Allah. Jauh lagi tu. Tapi itulah, kita ni kadang-kadang nak tak jadi automatik. Nak kena lama tu baru fikir, baca dah ke tak lagi ke? Tanya kejut anak bangun pula, bangun baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tanya kita bangun tu kadang-kadang, bangun. Masuk bilik air, masuk tandas tu. Doa masuk tandas ingat, doa nak bangun tidur tu tak ingat, pakai lalu. Lepas tu baru sudah, tak ingat nak baca tadi. Itulah tahap kitanya sebenarnya. Betul tak kita ni bersyukur kepada Allah? Ialah bila kita celak mata, perkara pertama yang mari daripada kepala kita ni, mari daripada minda kita ni, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita atau kami setelah daripada mati. Dan kepadanya Allah tempat kita kembali. Tu. Kalau orang boleh hidup dalam keadaan tersebut, dia fahamlah konsep tu. Cuma nak kena buat istiqamah tu, yang tu Allahu Akbar. Cabaran. Walaupun ringkasnya mudah je, tapi Allah nak istiqamah ni kena minta doa semua dan kena senantiasa. Jadi kalau boleh kat dinding tu tampar tu. Bangun-bangun tu celak mata nampak alhamdulillahillazi. Baru jadi. Ataupun dekat alam tu bunyi terang bila tutup tu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau boleh setting lagu tu lah. Alam tu, buat alam tu, jangan alam tak bangun tu alhamdulillah dah. Lepas kita tutup alam tu, boleh jadi alam yang kedua. Lepas tu alhamdulillah. Bangun tidur tu pakai ingat lalu. Zikir pagi tadi kita buat tak ada dalam zikir pagi ni. Ni. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ini asbahtu usyiduka. Tu pagi dah ni hak bangun tidur, celak mata, celak mata tu. Alhamdulillah. Dia seolah-olah macam tak di malam tu kan kita nak mati. Kita pun tak tahu nak bangun lagi ke tak ni, nak bangun lagi ke tak tu. Tidur dulu dalam keadaan kita harap, ya Allah panjangkanlah umur kita biar boleh bangun lagi. Kita pun tidur lama, cuma kita rasa sekejap celak mata, boleh hidup lagi, alhamdulillah. Patut lagu tu keadaan kitanya. Tapi takut tak jadi macam tu, sebab banyak benda kadang-kadang kita bangun fikir tu bangun. Hari ni nak kena pergi kerja, ada kerja tak siap lagi, ada pancakap pukul berapa nak pergi hantar nak sekolah lagi, nak begitu, nak begini, nak mandi, nak kosong gini, ni. Lupa. Padahal hak nombor satu patutnya Allah. Hak tahap syukur tu. Nak sebut tahap syukur tu. Baik, kemudian hadis Suhaib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Aku begitu kagum dengan keadaan mukmin, sesungguhnya semua perkaranya adalah baik dan hal ini tidak berlaku kepada orang lain melainkan mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, dia bersyukur dan itulah yang terbaik buatnya. Jika mendapat kesusahan, dia bersabar, itulah yang terbaik buatnya.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang mukmin ni ajaib urusan dia, sebab semua benda dalam hidup orang mukmin ni akan jadi kebaikan untuk orang mukmin. Sama ada dia dapat benda tu baik ataupun dia buruk, dua-dua tu menatijahkan kebaikan untuk orang mukmin. Dan perkara ni tidak akan berlaku melainkan hanya kepada orang mukmin. Macam mana? Bila dia dapat kebaikan, dia akan syukur. Dan daripada syukur tu, dia mendapat kebaikan. Bila dapat nikmat, kesenangan, dia syukur. Maka, syukur itulah sebenarnya kebaikan untuk dia. Dan dia bila dia dapat musibah, dia sabar. Maka sabar tu adalah kebaikan untuk dia. Jadi Allah Ta'ala nak bagi benda tu nikmat ke, benda tu musibah ke, itu nombor dua. Hak nombor utamanya ialah reflect kita tu, reflect kita daripada sesuatu yang Allah bagi kat kita. Itu akan menatijahkan baik ataupun buruk. Kalau kita dapat benda tu nikmat, reflect kita adalah syukur, maka dia dah jadi benda baik. Tapi kalau dia dapat nikmat, reflect dia jadi lupa kepada Allah, tak ada nilai lah nikmat tu. Tak ada nilai lah nikmat tu. Malah nikmat tu boleh jadi menjauhkan dia daripada Allah, maka tidak adalah kebaikan pada nikmat tersebut. Jadi yang menjadi kebaikan pada diri seorang mukmin ialah bagaimana reflect dia terhadap apa yang Allah bagi kat dia. Allah bagi kepada dia nikmat, reflect dia adalah syukur. Maka syukur itulah kebaikan yang mendatangkan pahala. Nikmat tu akan hilang, nikmat akan habis. Kalau makanan dia buang air. Kalau rumah lama-lama dia rosak. Kalau apa pun, nikmat ni dia akan datang dan pergi. Tapi hak kekal daripada kita adalah reflect tu. Syukur kita ke atas nikmat itulah yang menjadi kebaikan. Begitulah juga dengan musibah. Musibah ni dia datang dan pergi. Musibah ni dia datang dan pergi. Seperti mana datangnya malam, di hujungnya pasti akan terbit matahari. Musibah ni seberat mana pun, di hujungnya dia akan hilang. Jadi, hak lebih penting daripada musibah tu adalah reflect kita. Reflect ni yang tak hilang. Kalau kita sabar, maka dia kekal sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya orang mukmin ada benda ni. Apa dia? Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Okay? Hanya orang mukmin. Lain daripada mukmin, kalau dia tahan pun dia tak boleh pahala sebab dia tidak beriman. Kalau dia nak syukur pun syukur kepada siapa, memang dia tak boleh. Dia tidak mensyukuri Allah lah at the first place sebab dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita ni sebagai orang mukmin, ada antara benda ajaib yang ada pada kita adalah nilai kesyukuran. Benda ajaib yang ada pada kita. Yang kedua, nilai kesabaran. Ada dua ni, insya-Allah semua urusan jadi baik. Nabi kata inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia jadi baik dengan dua nikmat. Apa dia? Nikmat syukur dan nikmat sabar. Kita akan baca nikmat sabar. Tidak ada anugerah yang Allah Ta'ala bagi lebih besar pada seorang daripada nikmat sabar. Syukur pun nikmat, sabar tu pun nikmat. Dan dia adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat hal pertama tadi. Kita boleh makanan, kita boleh pakaian, kita boleh harta, kita boleh rumah, kita boleh kereta, kita boleh gapo semua, kesihatan, semua tu nikmat. Tapi nikmat yang lebih besar daripada itu adalah bila Allah beri kepada kita nikmat syukur kepada nikmat yang pertama. Oh, tu yang besar. Sebab nikmat kedua ni lah yang kekal. Nikmat pertama tadi akan hilang. Rumah akan binasa. Tubuh yang sihat akan jadi sakit. Umur yang muda akan jadi tua. Nasi yang kita makan akan hancur, jadi najis. Duit kita akan dibelanjakan habis. Semua tu. Tapi syukur tu Allahu Akbar. Dialah yang kekal. Pakak-pakak jagalah kau. InsyaAllah. Syair dan ungkapan hikmah. Dengan sanad yang bersambung kepadanya Al-Baihaqi berkata, Al-Hafidh Abu Abdillah memberitahu kepada kami katanya, Abu Abdillah bin Abi Duhal mendendangkan syair kepadaku. Abu Duhal mendendangkan syair kepadaku. Katanya,
Abul Hasan Al-Kindi Al-Qadhi mendendangkan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilul ni'ami. Apabila kamu berada dalam nikmat, peliharalah dia, kerana maksiat akan menghilangkan nikmat. Jadi cara kita mensyukuri nikmat Allah ni, atau cara kita menjaga nikmat Allah ni, pelihara nikmat dia adalah dengan mensyukuri dia. Kalau tak syukur kepada Allah, maka dia nama dia maksiat. Buat maksiat tanda orang tidak bersyukur. Maka dengan maksiat itu nikmat pun hilang. Nikmat pun hilang. Jadi sebab tu kata, nikmat ni kita kena jaga. Cara jaga nikmat ialah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur macam mana? Nikmat yang dapat tu kita gunakan kepada kebaikan. Kalau ada lebih, kita belanjakan pula jalan kebaikan. Lebih lagi kita bagi pula kepada orang dengan di atas jalan kebaikan. Jadi tu antara cara kita bersyukur dan jaga nikmat yang Allah bagi. Tapi kalau Allah bagi nikmat, tiba-tiba jadi kufur, tak ingat Tuhan, tak semayang, tak berapa nak, akhirnya nikmat tu pun hilang, ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Al-Baihaqi berkata lagi, Abu Abdurrahman As-Sulami memberitahu, katanya, aku mendengar Al-Husain bin Yusuf Al-Qazwini berkata, aku mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ishaq berkata, aku mendengar Al-Junaid berkata, aku mendengar As-Sari berkata, asyukru ni'matun wa syukru ala ni'ami ni'matun ila an la yantahiya syukru ila qarar. Syukur, kata As-Sari, ada kata, syukur itu adalah nikmat, dan bersyukur atas nikmat itu merupakan nikmat. Syukur itu adalah nikmat, bersyukur atas nikmat itu merupakan nikmat, sehingga syukur itu tidak akan berpenghujung. Baik. Jadi maknanya syukur atas nikmat tu adalah nikmat juga. Nikmat mula-mula tu kita dapat dah. Kemudian bila kita bersyukur, itu adalah nikmat ke atas nikmat. Syukur tu nikmat juga. Syukur ke atas nikmat adalah satu nikmat pula. Sehingga tidak akan ada penghujungnya bagi nikmat syukur. Lepas dapat nikmat, syukur atas nikmat pertama. Nikmat kedua tu, syukur tu nikmat dah. Syukur pula kali ketiga. Nikmat dah, syukur pula. Nikmat atas nikmat. Syukur tu atas nikmat. Dan tidak akan ada penghujungnya kalau kita faham macam tu. Segala serbi dalam hidup kita ni kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata di awal kitabnya Ar-Risalah, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi dzalika syukur. Segala puji bagi Allah yang suatu kesyukuran atas nikmatnya yang banyak tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan nikmatnya jua yang diberikan kepada orang yang hendak bersyukur itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak terbalas, yang tidak tertunai syukurnya ke atas nikmat dari nikmatnya itu, melainkan dengan nikmat juga yang mewajibkan kita syukur atas nikmat yang kedua itu. Apa dia? Syukur. Kita bersyukur atas nikmat syukur yang Allah bagi kepada kita untuk bersyukur ke atas nikmat yang pertama. Lepas tu syukur yang kedua tu kena syukur pula sebab kita reti bersyukur di atas nikmat syukur untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita tarik panjang tak habis. Kita bersyukur di atas nikmat syukur kerana syukur yang kedua itu ke atas syukur yang pertama, ke atas syukur. Sebab tu dia akan sebut tadi, kenikmatan syukur ni tidak akan ada penghujung kalau kita betul-betul faham. Sebab syukur atas nikmat tu adalah sendiri nikmat. Yang wajib kita syukuri atas nikmat syukur itu. Faham tak? Nikmat tu satu. Mensyukuri nikmat tu juga nikmat.
yang mewajibkan kita mensyukuri nikmat kedua ni. Jadi, sebagaimana kita dah dapat nikmat pertama, kita pun dapat nikmat kedua untuk mensyukuri nikmat pertama. Nikmat kedua ni kena syukur juga. Jadi kita mensyukuri nikmat kedua. Nikmat kedua, mensyukuri nikmat kedua tu adalah nikmat juga. Jadi kita kena bersyukur atas nikmat yang ketiga, iaitu mensyukuri nikmat kedua atas nikmat yang pertama. Dan begitulah tasalsul tu akan berlaku sampai sebenar-benarnya tak akan putus, tak akan layak kita. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah dengan kesyukuran yang tidak terhitung banyaknya dan tidak terhitung. Sebab tu kita kata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk dia. Terbanyak mana tak tahu. Wa ridha nafsi, seluas redha dirinya. Wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasnya. Kerana terlalu besar benda yang kita nak sebut syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlalu besar. Jadi sekadar demo duk kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya nikmat yang terbesar adalah duduk dalam hati kita, nilai syukur kita tu. Seorang ni kalau ada tasbih dia ni panjang 1 kilometer tasbih duduk subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak akan sama dengan nikmat dia sebut dalam hati dia, betapa dia memiliki hati yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat tu payah nak dapat. Nikmat tu payah nak dapat. Kita boleh sebut, kita ni banyak sebut dah alhamdulillah. Tapi apakah nikmat yang ada dalam hati, nilai syukur yang sebenar tu ada? Nah, berapa ramai orang yang bersyukur di atas sesuatu nikmat, sebenarnya dia belum lagi mensyukuri nikmat itu. Sebab apa dia hanya sebut di mulut saja. Kadang-kadang kita terima kasih, terima kasih. Tapi syukur ni, alhamdulillah ni lain daripada syukur. Syukur ni terima kasih. Tapi alhamdulillah ni menggabungkan dua. Rasa terima kasih, al-madhu wa thana. Syukur tu terima kasih bersama dengan puji, bersama dengan agung. Macam mana kita sebut alhamdulillah, segala puji? Maknanya dalam hati tu ada rasa terima kasih, ada rasa puji, ada rasa sanjung pada Allah Azza wa Jalla. Tu payah tu nak dapat, tu payah. Dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kepada kami, Abul Qasim memberitahu kami, Ahmad bin Salman memberitahu, Ibnu Abi Dunya memberitahu, sehingga akhirnya katanya Mahmud Al-Warraq mendendangkan syair kepada kami. La in kana syukri ni'matallahi ni'matun 'an ni'mah 'alayya lahu fi mithliha yajibu syukru. فكيف يصح الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء عقبها الأجر وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. Terjemahan, demi Allah, jika syukurku di atas nikmat Allah itu adalah nikmat, maka wajib atasku bersyukur kepadanya setara dengan nikmatnya. Nikmat yang kita dapat tu dengan nikmat syukur tu, dua ni nikmat yang sama besar. Dapat nikmat pertama tu besar dah, dapat nikmat syukur atas nikmat tu, nikmat yang sama, setara. Maknanya dia ada dua nikmat. Bagaimana syukur itu benar-benar terlaksana selain dengan kurnianya, walaupun lamanya masa dan umur senantiasa berjalan. Okay? Syukur tidak akan terlaksana melainkan dengan kurnianya. Maknanya Allah, kalau kita nak syukur, kita tak akan dapat bersyukur melainkan Allah bagi kepada kita nikmat syukur. Tidak akan berlaku syukur melainkan dengan kurniaan Allah. Yakni nikmat untuk mensyukuri. Seorang dapat nikmat tidak akan jadi orang yang bersyukur melainkan Allah anugerahkan dia rasa syukur tu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang tu pun antara doa yang Nabi SAW ajar kita, payang kita senantiasa baca supaya Allah bantu kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Apabila seorang itu gembira, kegembiraan tersebut akan memenuhi jiwanya. Apabila dia susah, pahala pula akan menyusuli kesusahan itu. Tidaklah keduanya melainkan kurniaan buatnya yang membuatkan fikiran, dataran dan lautan menjadi sempit. Besarnya nikmat syukur ni. Selain riwayat Al-Baihaqi, sekumpulan ulama memberitahu kami dua bait ni saja. Idza kana syukri ni'matallahi ni'matun alayya lahu bi fi mithliha yajibu syukru fama li udhrun anni muqsirun wa udhri iqrari bi an laysa li udhru. Apabila nikmat syukurku atas nikmat Allah adalah nikmat, maka wajib atasku bersyukur padanya setara dengan nikmatnya. Maka tiadalah alasan untuk kucuai, bahkan alasanku ialah pengakuan bahawa diriku tidak mempunyai alasan. Gapo lagi kita nak sebut kalau kita ni tidak bersyukur, melainkan tak ada alasan. Apa mu tak syukur kepada Allah? Tak ada alasan. Kalau kita Allah tanyakan, apakah yang menghalangmu daripada bersyukur? Maka manusia tak akan tak ada jawapan yang layak nak jawab. Ya Allah, aku tak syukur kepadamu sebab aku tak ada nikmat. Tak. Melainkan kalau orang tu tak syukur juga, dia kata aku tak ada alasan sebenarnya. Memang salah akulah, aku tak syukur. Dia kata, maka tiadalah alasan untuk kucuai. Bahkan alasanku ialah pengakuan bahawa diriku tidak mempunyai alasan. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba yang bersyukur. Baik, kita pergi kepada cabang iman yang ke-34, iaitulah memelihara lidah daripada ucapan yang tidak penting. Termasuklah bercakap bohong, mengumpat, mengadu domba dan kata-kata keji. Al-Quran dan hadis dimuatkan dengan semua perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, was-sadiqina was-sadiqat. Orang lelaki serta perempuan yang benar. Firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berada bersama dengan orang-orang yang benar. Bersama dengan orang-orang yang benar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak ketahui. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. Jadi makna bercakap benar ni ataupun memelihara lidah dari ucapan yang tidak penting. Memelihara lidah daripada ucapan yang tidak penting. Cabang iman. Maknanya tidak bercakap bohong, tidak mengumpat, tidak mengadu domba dan tidak berkata kata-kata yang keji. Sebaliknya Allah Taala suruh kita ni was-sadiqin was-sadiqat. Allah suruh jadi kita ni, Allah puji orang yang bercakap benar sama ada lelaki dan perempuan. Dan Allah Taala perintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan jadilah orang yang bersama-sama dengan orang yang benar. Dan Allah Taala tak bagi kita ni cakap benda apa yang kita tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kamu tak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Az-Zumar ayat 32, "Faman allamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idh ja'ah." Dan nyatalah bahawa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran, sebaik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Disampaikan kepadanya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan mengakui kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi semua ayat ni perintah Allah Taala supaya kita bercakap benar dan meninggalkan ucapan yang keji. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah tidaklah berjaya. Lately ni kadang-kadang kita, masyarakat kita ni dia tak sensitif. Isu orang bercakap bohong, isu orang cakap benar, dia tak sensitif. Dia boleh dengar orang kata, saya dicakap je, nak percaya, tak percaya biar. Mana boleh. Orang dalam Islam ni Allah Ta'ala tak suruh cakap macam tu.
Allah Ta'ala suruh cakap benar. Kalau benda ni tak tahu benar ke tak tahu salah, jangan cakap, diam lebih baik. Nah, diam tu lebih baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kita nak sebut apa-apa ni biar sebut benda baik je. Jangan sebut benda tak baik. Kalau tak tahu benda tu baik ke buruk, baik diam. Ni boleh pula dia kata, hamba ni sebut je. Dia mau nak percaya, ikut demo. Tak percaya pun ikut demo. Moga tak kait dengan akidah ke apa. Oh, dia cakap macam tu. Mana boleh. Isu dia dalam agama ni Allah Ta'ala suruh cakap benar. Cakap benar. Dan biar percakapan kita tu menatijahkan benda baik. Benda baik. Lebih berat lagi, ada orang boleh terima kebohongan. Oh, tak apa dia kecek tak tipu tu pun. Tipu sunat dia kata. Tujuan dia baik. Tipu sunat kat mana? Tujuan dia baik pun tidak membenarkan untuk dia nipu. Kadang-kadang ada orang bawa hadis palsu. Hadis palsu ni hadis tipu lah, hadis pembohongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sangat murka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, Allah sediakan, maka dia telah sediakan tempat dia untuk dia dalam neraka. Jadi berat isu dusta ni. Orang kita ni tak tahulah macam mana. Dia boleh terima, boleh kompromi dengan cakap dusta, cakap bohong. Sama ada kebohongan tu dari sudut mana pun, tidak boleh diterima dalam agama. Pembohongan ni, pendustaan ni sesuatu yang tidak baik. Apatah lagi kalau pembohongan dalam bab agama. Dia tunggang agama, dia tipu atas nama agama. Benda hak Nabi tak sebut, dia sebut, dia kata Nabi sebut. Ini kebohongan. Bohong ni benda tak baik. Allah Ta'ala kata, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang berdusta terhadap Allah ni tidak akan berjaya. Akhirat besok tidak akan berjaya. Sebaliknya Allah Ta'ala kata, orang yang bercakap benar dan mengakui kebenaran, itulah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajul la yasduqu hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajul la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kejujuran, as-sidq, benar dan jujur ni membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan boleh membawa kepada syurga. Seorang lelaki senantiasa bersikap benar sehingga ditulis sebagai siddiq. Mana siddiq ni orang yang benar di sisi Allah. Manakala dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Seorang lelaki senantiasa bersikap dusta sehingga ditulis sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulut ni kena cakap benar. Dia makin kita cakap benar, makin hak iman. Kalau dak menipu, dak berdusta, tak kira lah berdusta, gora apa saja tadi. Apatah lagi berdusta atas nama agama, dusta bahawa Nabi buat sekian, Nabi buat sekian. Dusta bahawa dalam agama ni ada amalan hak moleknya sekian, hak moleknya sekian. Padahal dia reka ya amalan tersebut. Ini dusta semua, dusta. Jangan. Kalau orang tu berdusta dalam agama, patut kita tinggal. Sekarang ni dekat Indonesia, mereka sedang membuka pekung-pekung ustaz bomoh, ustaz dukun. Mana-mana ustaz hak bomoh, hak guna ilmu dukun, dia pergi bongkar. Dia kata ni menipu, bukan ruqyah, sebaliknya silap mata, sihir. Sebab kadang-kadang dia guna nama rawatan Islam, tapi apply dia adalah silap mata dan juga sihir. Allahu Akbar. Jangan. Sebaliknya kita kena jujur dengan agama kita, jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim. Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu jannah.
Siapa yang memberi jaminan kepadaku pada anggota di antara dua rahang dan dua paha, maka aku jamin bagi dia syurga. Dua rahang ini rahang kita ni, dua rahang ni bawah pada antara telinga dengan dagu kita ni, antara telinga dengan dagu ni kita panggil rahang. Ni rahang. Ni lihyai, sebab tu rambut hak tumbuh sini kita panggil lihyah dalam bahasa Arab. Lihyah ni janggut yang tumbuh di rahang. Bulu yang tumbuh di rahang kita ni dia panggil lihyah. Lihyah. Lam. Dihyah tu nama orang, Dihyah. Tak ingat ada maksud dia apa. Siapa yang boleh jaga satu anggota di antara dua rahang? Apa dia anggota dua rahang? Lidah kita lah, tengah-tengah ni, antara dua rahang kiri dengan rahang kanan, tengah-tengah ni lidah. Maknanya Nabi kata siapa yang jamin dia boleh jaga lidah dia. Dan satu lagi anggota antara dua paha. Apa dia antara dua paha? Kemaluan kita. Mana siapa yang boleh jaga lidah dia daripada kebohongan dan dia jaga kemaluan dia daripada zina, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata adman lahul jannah. Aku jamin bagi dia syurga. Okey. Dan hadis Abu Shuraih Al-Khuzai dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan yang baik ataupun diam. Itu sebenarnya. Kita ni mesti jaga lidah kita. Allah, kadang-kadang dia tersasar, kita pun tak sangka boleh tersasar macam tu. Hak kita bimbang tersasar, kita tak niat tapi menatijahkan keburukan. Yang tu yang paling kita takut. Semoga Allah Ta'ala jaga lidah kita. Doa tu doa juga, tapi kita ni patutnya lebih banyak diam daripada bercakap lah. Orang kata apa? Sabarnya orang sabar adalah diam. Dan marahnya orang sabar adalah pergi. Sabarnya orang sabar adalah dengan diam. Orang sabar ni, waktu dia nak marah, dia memang sabar. Macam mana cara dia sabar? Dia diam. Tak, kalau dia nak marah benar, dia nak marah, dia pangkat kaki, dia pergi. Pasal apa? Sebab Nabi kata, sama ada mu cakap benda baik ataupun diam. Kita nak sabar ni bukan benda mudah, tapi cara dia ialah, kalau tak nak cakap banyak, diam. Kalau dia tak berhenti juga, angkat tangan, angkat kaki, pergi. Sebab Nabi kata, falyaqul khairan aw liyasmut. Okay? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu jadi menjaga perkataan kita. Benda ni sangat-sangat penting, besar. Walaupun anggota lidah ni kecil saja, tidak bertulang. Lidah tidak bertulang, tapi dia punya kesan dalam hidup kita ni besar. Nabi SAW kata, bila Mu'adh tanya Nabi, ada tak semua orang ni, apakah semua orang akan dihisap dengan perkataan dia? Hak dia cakap tu takkanlah Tuhan kira semua. Takkan Tuhan kira semua. Kata Nabi, sakilatka ummuka ya Mu'adh. Hai penatnya makmu, kesian kepada makmu wahai Mu'adh. Kalau setara ni, bahasa kita lah. Tahu tak hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Berapa banyak orang yang dihumban ke dalam api neraka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih kurang perkataan Nabi, kalau yang saya tersalah mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, tapi maknanya kira-kira berapa banyak orang yang masuk neraka ni, kata Nabi kepada Mu'adh radhiyallahu anhu, berapa banyak orang masuk dalam neraka ni sebenarnya sebab hasil tuaian lidah-lidah mereka. Hasil tuaian lidah-lidah mereka. Jadi kita anggap macam remeh, tapi sebenarnya berat. Lidah-lidah ni berat. Dan Nabi SAW sebut, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yahwi bi apa yarfa'ullahu biha darajat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ni
Dia ucap kalimah, satu kalimah, dia tak sedar pun. Dia tak niat pun ucapan tu dia memberi impak yang besar. Dia sebut macam tu je. Tapi Allah Ta'ala ni jaga perkataan dia. Sehingga dengan sebab perkataan dia tu yang baik tu, orang dapat nikmat apa. Akhirnya di akhirat sana, dia nak angkat beberapa darjat disebabkan kalimah ni. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat juga Nabi bagi tahu ada orang lelaki ni dia ucap satu kalimah daripada kemurkaan Allah. Tak kiralah dia caci, kau dia maki, dia mengumpat, dia sebut yang benda yang sia-sia dan seumpama dengannya lah. Benda yang Allah Ta'ala tak redha. La yulqi laha bala, dia pun tak fikir-fikir bila sebut Allah saja, nak sebut mulut je. Tapi Allah Ta'ala kata, atau Nabi SAW sebut, tiba-tiba dengan ucapan yang tidak sangka-sangka tu, Allah naikkan dia beberapa, atau Allah humbankan dia ke dalam neraka beberapa darajat. Beberapa darajat. Jadi kita kena hati-hati bab mulut ni. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala ampunkan ketelanjuran kita. Ketelanjuran kita. Ketersasulan kita. Kadang-kadang kita cakap ni kita tersasul, terlupa, tersilap. Moga Allah Ta'ala ampunkanlah kita ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tiga yang terakhirlah kita baca ialah amanah dan kewajipan menunaikannya kepada ahlinya. Okey, amanah dan kewajipan menunaikannya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya jaga amanah. Jaga amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala kata falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanah hutangnya. Ini ada dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh kita bersifat dengan sifat amanah. Jadi ini salah satu daripada cabang iman, iaitulah kita menyempurnakan amanah. Amanah ni bukan nama parti amanah ni, sifat dia amanah. Kalau nama parti pun tak jadi. Dia memang sifat kejujuran tu. Sama juga kalau nama Islam sebagai parti. Islam sebenarnya pada nilai keagamaan, amal ibadat yang kita buat. Kalau tak sembahyang 5 waktu tak jadi juga. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni jaga amanah. Tunaikan amanah kepada orang yang hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanahnya, yakni hutang. Dalam ayat ni, orang yang diberikan tanggungjawab untuk jaga tu dia kena tunaikan baliklah apa yang dia. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Addil amanata ala manitamanaka wala takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah atau memberi amanah kepadamu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Ini faham. Allah suruh jaga, tunaikan amanah kita. Kalau orang khianat, jangan balas dia dengan khianat juga. Kalaupun dia khianat, kita tetap amanah. Oh, dia khianat ni gini. Tak apa, dia khianat, biar dia khianat. Kita nak menyempurnakan amanah ini. Jangan sebab dia khianat, kita pun nak khianat juga. Tak jadi. Pasal apa? Sebab amanah tu sifat yang mulia. Kalau dia kita badi, orang panggil dadi, bersaing, berlumba-lumba dengan khianat, tak jadi. Patutnya kita kena berlumba-lumba dalam kejujuran, bukan berlumba-lumba dalam pengkhianatan. Baik. Hadis riwayat as-sahihain, Nabi SAW sebut, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Sesiapa yang mempunyai 3 perkara pada dirinya, maka dia adalah munafik walaupun dia berpuasa, mendirikan salat dan mengaku sebagai muslim. Apabila bercakap dia berdusta, apabila dia berjanji dia mungkiri, dan apabila diberi amanah dia khianati. Apabila diberi amanah dia khianati.
Jadi rupa-rupanya sifat mengkhianati amanah ni adalah ciri-ciri penyakit orang munafik. Jadi kita elakkanlah diri. Sebaliknya kita tunaikan amanah. Tak nak jadi munafik, jadilah orang yang menunaikan amanah yang diberikan. Allahu Akbar, berat juga ni tanggungjawab dia. Macam-macam kita pikul. Masa dunia ni kita kata okey je, tak apalah kalau orang lain tak ada aku pikul. Ataupun pakak-pakak berubuk nak tanggungjawab belaka, aku nak jadi tu, nak jadi ni, nak jadi menteri tu, nak jadi menteri ni. Pakak berubuk belaka. Tapi dia tak sedar beratnya apa yang dia pikul. Ni Allahu Akbar. Takut kita mikir lagu tu. Okey. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawa maksud daripada semua ni adalah iman kita kepada Allah. Kita tunaikan amanah, kita bercakap benar. Semuanya tujuan dia balik kebaikan dia untuk kita balik. Kebaikan dia untuk kita balik kerana kita nak memenuhi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ada pada kita ciri-ciri ni, alhamdulillah, semoga Allah Taala menerima iman kita. Kita tak boleh nak gazet macam kita sebut pagi tadi. Kita tak boleh nak bagi jaminan, aku ni confirm dah ahli syurga. Tak boleh nak bagi. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita berusaha untuk memenuhi atau menghiasi diri kita dengan ciri-ciri keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekadar dan sebanyak yang kita mampu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca ni Allah Ta'ala meningkatkan lagi tahap iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah hari ini kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung pada cabang iman yang ke-36. Siri ke? 14. Baik. Habis dah? Tutup lah. Tutup lagi. Baru tanda ni. Baik, jadi kita jumpa lagi lah pada minggu hadapan, insya-Allah, dan kita akan sambung pada cabang yang ke-36 ni. Doakanlah agar Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman kita. Jangan tak payah pergi jauh dah, tak payah pergi jauh nak cari ilmu martabat 7 dah. Nak tahu iman ni kembali kepada cabang-cabang ni. Dia cari siapa martabat 7, siapa duk bersuluk dan sebagainya, tak perlu. Cabang iman ada depan kita. Buat apa yang Allah Taala suruh, buat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Hatta seringkah masuk air dalam hidung nak ambil wuduk pun, itu adalah termasuk daripada perkara yang meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.